Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Abang Muaz Liabah Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 2 Disember. Berita hari ini dimulakan dengan laporan khas. Dari hanya 3 tan metrik pengeluaran setahun pada tahun 1993, kini pengeluaran produk ikan segar dari industri aquakultur di empangan batang air di Lubuk Antu mencecah 800 tan metrik setahun. Malah produk ikan segar batang air, terutamanya tilapia merah dan patin, yang dahulunya hanya dipasarkan di sekitar bahagian Seri Aman, kini sudah berada di Kota Singa. Ikuti laporan yang disediakan Rosita Ampung. Pada pendapat saya, ikan sangkar dia bolehlah masuk kan, sebab kalau pilihan saya dia ada 2 pilihan, ikan sangkar yang merah dengan yang warna hitam. Tapi kalau pilihan saya lebih suka yang warna hitam lah, sebab isi dia lebih keras kalau kita goreng. Selalu hujung minggu datang sini beli ikan merah, sebab ikan merah batang air tidak bau, bagus. Bersih serta tidak berbau hanyir, itu sebab utama ikan segar batang air, terutamanya tilapia merah, begitu digemari dan sentiasa mendapat permintaan tinggi. Walaupun jumlah pengeluaran meningkat setiap tahun, bekalan untuk memenuhi permintaan tempatan masih tidak mencukupi. Sekarang cuma ada 12,929 sangkar. Kapasiti maksimum di batang air adalah 20,000 sangkar. Jadi maksudnya di situ kita masih ada 7,000 sangkar yang perlu diisi oleh penduduk-penduduk tempatan di sinilah terutamanya. Aspek pemasaran bukan satu masalah kepada penternak kerana ia boleh dijual terus kepada individu atau pemborong sekitar Lubuk Antu dan bahagian Seri Aman. Borneo Ecofish, pengusaha terbesar ternakan ikan sangkar di batang air, pada tahun 2019 mula mengekspor tilapia merah ke Singapura melalui kerjasama pengekspor Seahorse Corporation. Yang terakhir kami ekspor ke Singapura adalah bulan 10 yang lepas. Kami ada ekspor ke Singapura sebanyak 9 tan sable catfish, 3 tan ikan tilapia. Kita akan pertimbangkan lagi pengeluaran kita ke Singapura. Jadi untuk yang pemasaran sekarang dimasuk ke negara Singapura belum cukup untuk memenuhi pasaran di sana lah. Jadi permintaan kita di sana cukup disambut baiklah. Maklum balas menggalakkan daripada Singapura menyebabkan pengusaha itu turut membeli ikan segar daripada penternak individu bagi menampung keperluan permintaan sekaligus menyediakan ruang pemasaran kepada penternak terlibat. Berupaya menembusi pasaran Singapura satu pencapaian yang amat membanggakan bagi pengusaha maupun penternak ikan dalam sangkar di empangan batang air ini. Ini kerana Singapura amat mementingkan kualiti dalam apa jua produk makanan yang diekspor ke negara itu. Sekalipun produk ikan segar batang air sentiasa mendapat permintaan tinggi, tetap ada cabaran yang perlu dihadapi terutama bagi penternak tempatan. Ancaman virus bukan sesuatu yang harus dipandang ringan kerana penternakan ikan sangkar di batang air pada 2018 pernah terjejas akibat tilapia lake virus yang menyebabkan kerugian bukan sedikit kepada penternak. Begitu juga peningkatan kos makanan ikan menyebabkan penternak tempatan berharap kerajaan dapat memberi subsidi atau bantuan berterusan kepada mereka. Kerajaan Negeri Sarawak ada membantu peternak yang terjejas dengan bantuan AFF pada tahun 2020 sebanyak 1.5 juta kepada peternak yang terjejas. Dan kemudian Kerajaan Negeri Sarawak juga ada memberi sebanyak 150,000 juga melalui peruntukan AFF. Kita juga ada menerima peruntukan persekutuan di bawah program Dana Jaminan Makanan sebanyak RM130,600. Itu juga dapat membantu peternak kita di batang air lah. Baja sekarang sudah naik, jadi saya orang macam kalau tak dibantu oleh kerajaan macam dah
mau putus asa lah, tidak ada hasil. Melalui persatuan kami membuat perbincangan lah. Kalau kami terus macam ni, sebab makin naik baja makin lama makin naik. Kalau ikan masih harga dia masih macam ni, kami akan drop lah. Kalau ada kerajaan memberi bantuan untuk support kami, itu menambah pendapatan untuk kami lah. Potensi industri akuakultur di Batang Air bukan setakat pada pengeluaran produk ikan segar semata-mata, sebaliknya terbuka luas dalam sektor pengeluaran benih ikan dan industri hiliran. Sebaik-baiknya, biarlah penduduk tempatan bijak mengambil peluang yang terhidang untuk memajukan ekonomi setempat, pada masa sama mengangkat industri akuakultur Batang Air ke satu tahap yang lebih baik berbanding ketika ini. Rosita Ampong, Berita RTM. Kerjasama dan perbincangan semua pihak, terutama penuntut Tanah Hak Adat Bumiputra NCR, amat penting dalam memastikan kelancaran proses penyediaan dan pengeluaran dokumen hak milik tanah. Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan kerjasama amat penting bagi mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Berucap pada majlis penyerahan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 dan Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri di Bintulu, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu punca utama kegagalan penyukatan tanah NCR bukan disebabkan polisi dan perundangan kerajaan, tetapi atas sebab pertikaian ke atas tanah tersebut. Oleh itu, beliau menyeru penuntut tanah NCR yang sahih untuk bekerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey agar kerja-kerja penyukatan tanah dapat dijalankan dengan lancar. Tambahnya lagi, kerajaan komited memastikan pemilik tanah NCR mempunyai dokumen pemilikan dan persempadanan yang jelas dan ia berjaya dilaksanakan menerusi program pengukuran tanah NCR inisiatif baru. Di seluruh Sarawak ini, kita telah pun berjaya menyukat lebih daripada 1 juta hektar. 1 juta hektar. Dan ini kalau kita convert to acre, almost 2.5 juta ekar. Dan kita sudah mewartakan hampir 800,000 hektar. Pada majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah telah menyerahkan surat hak milik tanah kepada 193 orang pemilik tanah. Selain itu, turut diadakan penyerahan replika cek kepada wakil daripada 44 peserta usahawan mikro di bahagian Bintulu. Di bawah program inisiatif baru Tanah Hak Adat Bumiputra NCR bagi Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri, sejumlah 75,584 hektar tanah di bahagian Bintulu telah diukur di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Sementara itu, di bawah Seksyen 18, sebanyak 2,403 lot individu juga telah diukur. Penguasa Tanah dan Survey bahagian Bintulu Muhammad Zunika Muhammad Sapi'i memberitahu kejayaan pengukuran tersebut adalah komitmen serta usaha berterusan Jabatan Tanah dan Survey Bintulu. Semoga pemilik tanah dapat menjaga tanah mereka dengan baik dan berpeluang untuk mengusahakan tanah-tanah tersebut seperti aktiviti pertanian, penternakan, perladangan dan sebagainya, dan sekaligus dapat melonjakkan taraf pendapatan di kawasan setempat. Beliau berharap pemilik tanah yang telah diukur dan memiliki surat hak milik tanah mengusahakan tanah dengan sebaiknya. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 dan Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri kepada 193 orang pemilik tanah di Bintulu. Turut diadakan penyerahan 165 keping surat hak milik tanah di bawah Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri melibatkan lot-lot yang telah diukur dan diduduki semasa operasi penyelesaian Jalan Bintulu Miri. Rakyat Sarawak golongan B40 dan M40 yang ingin membeli rumah pertama mereka dialu-alukan memohon skim bantuan deposit perumahan Sarawak HDAS melalui pemaju-pemaju terlantik. Kenyataan media daripada Pejabat Ketua Menteri memaklumkan bagi pemilik tanah yang diperuntukkan oleh Jabatan Tanah dan Survey di bawah skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula
mereka boleh membuat permohonan melalui Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd, sebuah subsidiari milik sepenuhnya Perbadanan Pembangunan Perumahan. Antara syarat-syarat untuk layak memohon skim berkenaan ialah pemohon adalah rakyat Sarawak dan berstatus residen tetap. Antara projek atau skim perumahan di bawah liputan HDAS ialah rumah mampu milik bernilai antara RM50,400 hingga RM100,000, Spectra Light, Sri Pertiwi dan perumahan yang dibina oleh kerajaan negeri. Di bawah skim tersebut, bantuan wang tunai sehingga RM10,000 diberikan kepada pembeli rumah B40 dan M40 untuk membayar deposit perumahan. Untuk tujuan tersebut, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah RM10 juta untuk tahun depan yang bakal memberi manfaat kepada kira-kira 1,200 pembeli rumah. Berikutan kemunculan varian baru COVID-19, Omicron, 8 negara kini tersenarai dalam sekatan penerbangan terus ke negara termasuk Sarawak. Atas arahan kerajaan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN membuat keputusan untuk memperketatkan sempadan kemasukan ke negeri ini serta-merta. Untuk kemasukan ke negeri ini, JPBN menggariskan 7 syarat utama yang wajib dipatuhi. 7 syarat tersebut adalah memohon dalam sistem Enter Sarawak, menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan di First Point of Entry ke Malaysia tanpa mengira status vaksinasi. Selain itu, kuarantin di rumah adalah tidak dibenarkan. Transit ke destinasi lain juga tidak dibenarkan sehingga lengkap tempoh kuarantin. Sementara itu, melakukan ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR 3 hari sebelum berlepas. Keputusan jalitan RT-PCR pada hari ke-12 adalah negatif sebelum diberi kebenaran penamatan dari kuarantin dan pengembara dari luar negara wajib melaporkan sejarah perjalanan kepada petugas di lapangan terbang. Tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap pengembara yang mengemukakan maklumat palsu. Dalam pada itu, Sarawak merekodkan 121 kes baru COVID-19 semalam dengan 4 kes kematian lewat dilaporkan. 4 kes kematian terbabit melibatkan individu berumur antara 54 dan 90 tahun dari 24 November sehingga 30 November. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 2 Disember. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Salam hormat. Assalamualaikum.